Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wala tuwassir bitamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimulakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Ahli Jawatan Kuasa, Al-Fadhil Ustaz-Ustaz Muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah semua, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan limpah kurnia yang tidak teringganya, Allah masih lagi menggunakan kepada kita rezeki. Dapat lagi sekali kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala solat subuh berjamaah, kemudiannya duduk di dalam majlis ilmu. Moga-moga perkongsian kita pada pagi ini dapat kita beramal dengannya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita sambung lagi pengajian kitab kita Bahrul Mazi jilid yang ke-18. Masih lagi dalam bab apa? Babul maja'a fi sifatin nar. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan sifat neraka. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Katanya bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan ada riwayat hadis yang panjang di dalam Al-Targhib wa Tahrik. Katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW utiya bi farasin yaj'alu kullun qatwatin minhul aqsa bisarihi fasara wasara ma'ahu Jibril alaihi salam wassalam ila an khala summa ata ala wada fasami'a sautan munkaran faqala ya Jibril ma haza saut. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya telah dibawa kepadanya seekor burak, iaitu seperti rupa kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya saujana mata memandang. Katanya Abu Hurairah, Nabi cerita kat dia, didatangkan kepada dia bila ni, ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, didatangkan seekor burak, iaitu seperti rupa kuda yang jadi tiap-tiap satu langkah daripada perjalanannya saujana mata memandang. Tu kehebatan Allah cipta tu, teknologi tu. Bukan teknologi, ini seekor burak. Kita pun tak tahu macam mana rupa dia. Jadi gambaran yang diberi setengah cerita tu macam unicorn tu, kuda unicorn. Ada tanduk tu. Sekali dia suak, dia kuak dengan sayap dia, burak tu, sejauh mata memandang. Tu. Sejauh mata memandang ni kita tengok macam apa, cahaya laser tu kita tengok jauh tu, kan. Jadi perjalanan dia tu melintasi cahaya maka naik Rasulullah akan burak itu dan berjalan malam seperti sertanya Jibril alaihissalam. Siapa escort dia tu? Kan, Jibril alaihissalam. Sebab apa? Kelajuan Jibril pun lebih kurang tu ya, lagi cepat pada tu. Kan, perjalanan malaikat Jibril ni dikisahkan 50,000 tahun tu sebut sampai. Tu. Bila Nabi sebut kata Jibril ni mana letak sampai pup sampai dah. Kan, punya kelajuan dia tu. Kan, rupanya teknologi tu Allah cipta lama dah. Jadi sampai berkata Abu Hurairah pada hadisnya, kemudian datang Nabi di dalam perjalanan itu kepada satu tanah lembah yang luas. Lalu didengarnya suara yang sangat keras. Maka bertanya, hai Jibril,
Apa itu suara yang sangat huduh itu? Tu Rasulullah naik tu beriring kan. Macam kita lah, macam sekarang ni kalau kita tengok di kawasan udara kita tu, orang udara kita tu ada kapal terbang yang very suspicious. Maka tugas dia siapa? Tugas dia tu lah TUDM lah, yang akan scramble kan dengan jet fighter tu, pergi nak pergi escort, suruh turun ataupun suruh keluar daripada ruang angkasa Malaysia ni. Tu. Jadi kisah tu Allah buat dengan burak tu. Kan? Nabi dibawa tu daripada Mekah ke Madinah. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj ni berlaku ketika mana Nabi masih di Mekah tu. Dia nak cerita apa? Tu perjalanan tu Allah bawa Nabi bertemu berbagai-bagai kisah. Lalu tengah-tengah terbang tu melalui satu tanah lembap yang luas, lalu didengarnya suara yang sangat keras, maka bertanya, "Ya Jibril, ma hadza saut?" Apa ini suara yang sangat huduh itu? Nabi didengarkan. Kita ni tak apa dengar lagi. Tu yang tak apa nak takut tu. Kan? Bagi dengar pun cukup lah. Kan? Hadis itu sambung lagi. Qala hadza sautu jahannam naqulu. Jawab Jibril, ini suara Jahannam. Berkata ya Tuhanku. Tu neraka ni ada dah. Hari-hari neraka ni akan kata apa? Minta kepada Tuhan, ya Rabbas itini. Ya Allah, ya Tuhanku, datangkan kepada aku dengan isiku dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan aku. Tu hari-hari Jibril duk minta. Ya Allah, dia kata engkau datangkan mana ni yang kau janji dulu tu. Kan? Bawakan semua tu dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan aku. Macam mana Allah kata apa? Siapa yang mengingkari dia akan diazab di dalam api neraka. Tu sudah pasti. Sebab apa? Allah tidak pernah memungkiri janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Maka sesungguhnya telah banyak rantai dan belengguku dan kepanasanku dan air panasku dan barang yang menggugur kulit badan ahli neraka yang pada aku dan tukang mandikan dengan air panasku, dan sesungguhnya telah menjadi dalam sangat-sangat dasarku dan bersangatan panasku. Datangkanlah dengan barang yang telah engkau janjikan tu. Azab dalam api neraka tu, seksaan dia berupa macam mana? Kan? Dibelenggu dan dengan kepanasanku dan dituangkan air panas dan barang yang menggugurkan kulit badan ahli neraka. Tu. Tak ada kata air, dia bersih, cecair panas tu. Dan neraka dia tak siram dengan air panas dah. Air panas tu ada manusia yang boleh tahan. Dia besi dicairkan tu, timah yang dicairkan kemudian dituangkan ke kepala ni, dalam otak. Wanita-wanita yang selalu duk, orang kata apa, free hair ni, rambutnya akan digantung, kemudian akan dituangkan dalam kepala ni, timah panas, timah yang cair tu. Maka ketika mana dicurah tu, gugur habis kulit-kulit ni, perut-perut ni pun habis gugur. Mati ke? Tak mati. Tu beza seksaan dalam neraka ni. Sakit yang tidak akan membawa mati. Kat dunia ni kita sakit, mati habis. Sakit tu boleh mati. Tapi kat neraka ni sakit yang tidak akan mati-mati. Allahu Akbar. Tak tahulah, na'udzubillah minaz zalik macam mana. Wallahu alam lah. Kan? Siapa yang kena dia tahulah nanti. Jadi pilihan kita kena buat apa? Kalau kita tak mau tu, kita sendirilah kena buat pilihan. Manusia tu sendiri kena buat pilihan. Kan? Alhamdulillah, kita ni keluar daripada alam rahim dulu, keluar Islam dah. Allahu Akbar tu. Kan? Yang lagi satu, kita keluar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Allahu Akbar. Kita at least ni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni at least adalah peguam bela kita besok yang namanya Rasulullah SAW, ataupun disebut syafaat Nabi Muhammad SAW tu. Mana kata cepatlah dapat syafaat tu berbanding dengan umat-umat yang lain tu.
Sebab apa kira pun Nabi kira apa? Nabi minta ke Allah, ya Allah Tuhanku ni, dahulukan umat-umat aku ni. Kan? Maka Allah layan tu Nabi Muhammad SAW punya permintaan tu. Kan? Kalau Nabi kata, ya Allah ni nak masuk syurga ni, keluarkan dia masuk syurga. Tu Allah kata, wahai malaikat, berhenti, masukkan dalam syurga. Dah jatuh dah daripada titian sirat tu. Ya Allah ni umat aku ni, naik balik. Allahu Akbar. Tu mana nak dapat tu, kan? Rasa-rasanya cukup ke dengan selawat kita ke atas Nabi tu? Kan? Tak cukup, kan? Kita kena cinta Nabi ni melebihi apa yang ada kat dunia ni, kan? Kalau kita pernah kasih dan sayang pada seorang tu, cinta kita lebih pada tu lagi, kan? Kita nak kata apa, tuan-tuan? Mak kita ni sayang kita tak sangka, mak kita. Rupanya Allah lagi sayang kat kita lebih daripada mak kita tu, kan? Tapi kita tak boleh lah nak abaikan mak kita ni, kan? Kita tengok satu kisah baru ni, Allahu Akbar, anak-anak, kan? Anak-anak, mak dia sakit, dia hantar pergi hospital, warded mak dia tu, kan? Lepas tu kena beli ubat apa lagi apa semua tu. Dia duduk pergi hari-hari tu, rupanya ingat habis dah. Keluar mak dia daripada hospital tu, dia bagi bil dekat mak dia tu. Bukan kata hospital saja bagi bil, dia bagi dekat mak dia bil. Apa dia punya kerja, hantar mak dia pergi dalam hospital, pergi report, admitted, kan? Bil ubat pun dia bayar, apa semua dia jaga, apa semua tu, bil semua dia bil tu, dia charge semua tu. Sebab apa? Mengganggu kerja dia kata. Allahu Akbar. Tu sampai dah total sekali bagi dekat mak. Mak dia tengok tak apalah, kan? Mak nak kata apa, kan? Mak ni pun tulislah surat dia balik, kan? Mak dia kata, aku mengandung kamu percuma, menyusu kamu percuma, jaga kamu sakit demam percuma, sampai percuma. Mak dia buat dia envelope, bagi dekat anak dia, jangan buka selagi mana mak hidup. Mak mati ni hang buka, kan? Tu. Kemudian anak ni pun tak sabar kot. Allah pun tak buat anak ni tak sabar, buat salah. Dia nak buka juga surat tu. Dia balik rumah dia, dia buka surat tu, kan? Ibu mengandung bawa hang 9 bulan 10 hari, percuma. Sakit melahirkan hang, percuma. Semua percuma. Tuk telefon pun sampai, mak meninggal kat rumah tu. Nak kata apa tu? Sampai macam tu hang claim dekat mak. Allahu Akbar. Anak jenis apa ni, tuan? Anak mak ni dulu, tuan-tuan, hinguih anak ni dia sedut tu. Kita jangan tak sedar, mak kita sedut hinguih kita yang meleleh tu. Mana ada satu manusia boleh sedut tu? Dia sedut. Tu yang kata ikhlas. Kita muhasabah balik selama kita duduk beribadat tu, sampai sekarang, umur kita sekarang, berapa banyak kerja-kerja amal yang ikhlas, yang kita rasa, aku ni ikhlas. Sebab yang ikhlas tu Allah nak tengok besok. Allahu Akbar. Kita tengok buku amalan kita kosong, nak kata apa masa tu? Yang kita ni sikit-sikit buat, kita tunjuk kau buat ni, Allah, nak suruh orang puji kita. Oh ya Allah, kita ni macam mana? Tu mak ni, Allahu Akbar, mak dengan bapak ni, tuan-tuan, tak boleh nak balai. Itu sebab Allah kata apa? Hang zalim dua makhluk ni, dua manusia ni yang namanya ibu dan bapa ni, aku bagi hang dead and then, tak ada mati lagi. Kita tengok berapa ramai, kan, pasangan rumah tangga yang runtuh. Sebab apa? Kesan dia tu. Kena muhasabah balik. Sebab apa jadi macam ni? Keluarga porak-peranda apa semua. Tu. Dia ada related, benda yang relate dia semua tu, kan? Allahu Akbar. Itu Allah tak masuk juga dalam neraka. Qala hadza sautu jahannama naqulu. Jawab Jibril, itu suara Jahannam. Berkata ia, ya Tuhanku, datangkan pada aku dengan isiku dan sempurnakan dengan barang yang engkau janjikan itu. Tu, neraka dah ada dah. Hari-hari duk minta. Alhamdulillah, kita yang duduk beramal selalu ni, yang duk solat selalu, Nabi pun ajak macam mana nak minta jauh daripada neraka.
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tu minta tu. Nabi kata siapa-siapa di antara umat aku yang duk minta tu, minta. Bukan minta. Doa nak menghina Allahumma ajirna minan nar. Rupanya neraka tu jawab tu. Ya Allah, mereka minta jauhkan daripada aku akan jauhkan mereka. Aku akan tentukan mereka tak masuk neraka. Tu kisah dia. Ya Allahu Akbar. Kita nak kata apa tuan-tuan? Ya ke tak ya ni? Nabi cerita tuan-tuan. Nabi ni kalau Nabi cakap ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Aku tak cakap dengan Allah kata apa? Nabi tak cakap lah. Nabi Muhammad ni tak cakap ikut suka dia ya. Apa yang aku wahyukan dia cakap. Kalau aku tak wahyukan lagi dia takkan cakap. Dia akan tunggu sat. Tu Nabi kan. Kalau kita tak percaya kat Nabi, nak percaya kat siapa lagi? Habis. Qala laka kullu masyriki wa musyrikat. Firman Tuhan, aku tentukan bagimu pada mengazabnya tiap-tiap lelaki yang kafir dan perempuan yang kafir. Tu janji Allah. Mati kafir saja. Mati kafir tak sedap, kafir ni lembut. Mati kafir ya, bungkui. Kan? Dia tidak semestinya yang kafir tu kafir. Kan? Yang duk kononnya kata aku Islam ni, tak tentu lagi. Siapa pun tak boleh tentu kata dia ni nak mati dalam keadaan baik. Tapi amalan tu lah yang dia bolehlah kok rasa aku ni nak minta mati. Tu sebab apa? Bila ada ilmu tu dia beramal dan dia tahulah macam mana kaedah untuk nak mengelakkan mati kafir tu. Kalau dia ada ilmu, kalau dia rajin duk belajar. Kalau dia rajin cari ilmu. Kalau dia tak rajin, selesa dengan Islam dia tu, tak apa, Islam anyway mati pun masuk syurga. Ya ke? Tuan, Allah kita ni tak tahulah tuan-tuan. Saya ada seorang sahabat lah, seorang Cina. Dia main bola dengan saya tu. Kan? Masuk Islam setahun ya. Hari Isnin lepas mati di Madinah, mati kat Mekah. Kat Masjid Nabawi. Allahu Akbar. Kita nak kata apa tuan? Setahun dia masuk Islam. Tu rezeki tu. Maka kita pun kata Nabi Muhammad SAW, kita diberi peluang oleh Allah SWT dengan doa tu. Doa bisa merubah takdir. Kan? Jadi kita pun rajin-rajin lah doa. Kalau dah kita tak mau masuk neraka, kita pun minta lah ke Allah. Allahumma ajirna minta. At least Allah kata apa? Dia ni minta. Kan? Dia ni doa tak mau masuk. Adalah kesungguhan tu. Adalah cita-cita, ada impian dia tak mau masuk. Kan? Dia nak masuk apa? Masuk syurga. Aku bagi dia syurga. Allah ni tuan-tuan, dia bukan tak tahu, dia tahu. Kalau kita tak sebut pun dalam hati kita lintasannya, aku tahu. Allah ni lebih suka dia dengar suara kita. Baru nampak kesungguhan tu. Minta sampai menangis-menangis ni. Minta di tengah malam ni. Mana kata ada kesungguhan lah. Kan? Ini relax aja. Member pun tengok, Syekh, relax aja. Kan? Aku biasalah. Tak jadi lagi tu. Kan? Jadi, dan lelaki yang huduh nafsunya dan amalnya, dan perempuan yang huduh amalnya dan nafsunya juga akan dimasukkan di dalam neraka. Dan tiap-tiap lelaki yang busuk hati lagi perengus, tiada percayakan hari hisab. Tu. Ada orang yang tak percaya ni. Dia kata ada ke soal munkar dan nakir? Ada ke hidup semula pula ni? Kan? Tu. Ada ke siksaan api neraka dengan syurga apa? Ini macam cerita Allah, hayalan apa tu? Kan? Imagination lebih. Habis bungkut. Kan? Sesungguhnya kata neraka itu sungguhnya redha aku. Meriwayatkan hadis ini oleh Al-Bazar. Neraka pun duk minta ke Allah. Kan? Syurga pun minta. Kan? Syurga pun minta cara dia lah. Kan? Habis. Seterusnya babul maja'a fi sifatil qa'ri jahannam. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa dasar neraka jahanam. Dasar ni makna kata di ultimate lah. Sampai tak boleh nak tembus tu dasar. Kata laut.
kan, laut Mediterranean ke, laut Pasifik ke tu, dasar yang beratus ataupun beratus beribu meter tu dasar dia sampai lah kan. Macam ada kisah kononnya, bukan konon lah, mungkin lah kan, ikan nun yang menelan Nabi Nuh Nabi Yunus alaihi salam tu ada di dasar laut tu. Kiamat nanti kata akan timbul. Dasar laut mana? Wallahu alam. Kan? Tu. Habis. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, dasar neraka itu ialah akhir perhentian dalamnya. Tu. Contohnya ketika mana Nabi cerita titian sirat ini berada di atas neraka. Itu sebab Nabi kata tidak ada satu manusia pun yang tidak rasa neraka ni. Sama ada rasa bahang dia, rasa lalu di atas dia, lalu tepi dia, apatah lagi yang masuk terus. Tu. Semua. Sebab titinya di atas, api neraka ni kat bawah. Titian ni pula bukan ada lampu apa semua tu, macam jambatan kita ni, kan? Gelap segelap-gelapnya. Logik akalnya, bila jambatan tu di atas, apinya di bawah, tentulah cerah nampak jambatan tu. Dah. Sebab terlalu panasnya api neraka ni sampai jadi hitam legam, menambahkan kegelapan lagi. Kan? Jadi untuk melintas titian itu, yang boleh nampak dengan iman tu lah, cahaya iman tu, maka lajulah dia. Kan? Jadi ada satu hadis Nabi kata apa? Orang yang jatuh daripada titian itu, jatuh ke dalam api neraka tu, nak sampai ke dasar itu 70 tahun punya perjalanan. 70 tahun, bukan waktu dunia tau, waktu akhirat. Kan? Terjun, hancur, kan? Hancur lebok jadi balik, hancur lebok jadi balik, sampailah ke dasar tu. Mati tak mati juga. Menyerit ni tak saya cerita. Sebab apa menyerit? Ahli neraka juga dan juga ahli syurga, semuanya disertakan dengan akal. Jadi bila ada akal, barulah rasa. Kan? Maka menyerit tak sangkalah ahli neraka. Dan bergembiralah, bergelak ketawalah ahli-ahli syurga. Jadi kita juga kena pilih nak gelak ke nak riau. Kan? Dua aja. Kan? Maka sangatlah dalamnya dasar neraka itu sebagaimana kita dengar daripada kabar Nabi, seperti yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ishaq At-Tirmizi dengan katanya, An Husain qala Utbatun ibnu Azal ala min barina hadza, yakni minbar al-Basra, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sakhratal azimah la tulqa min syafiri jahannam fatahwi fiha sab'ina amma wa ma tufsi ila qarariha. Diriwayatkan daripada Al-Hasan katanya, telah berkata seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Utbah bin Ghazwan, ia telah berkhutbah di atas mimbar kami, yakni mimbar di negeri Basrah. Diriwayatkan hadisnya daripada Nabi SAW bahwasanya sabdanya bahwasanya batu besar dicampak daripada tepi api neraka, tepi neraka Jahannam, maka jatuh ia ke dalamnya 70 tahun, tiada sampai ia kepada dasarnya, maka alangkah dalamnya neraka Jahannam itu tidaklah dapat dengan sukat, kerana deras terbang batu besar itu turun. Tentulah lebih deras terbangnya daripada batu kecil. Maka betapalah dalam neraka itu. Tu kan? Hadis Nabi kata apa? Nabi kata neraka telah dicampak batu daripada sisi api neraka. Kan? Sisi itu tak tahu lah daripada atas ke daripada tepi ke daripada bawah. 70 tahun tu sampai ke dasar dia. Allahu Akbar. Kan? Allah. Qala wa kana Umar yaqul aksiru zikran nar fa inna harraha syadidun wa inna qa'raha
ba'idun wa inna maqami'aha hadidun. Kata Utbah, dan adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata, ya, banyakkan oleh sekalian kamu ingat akan jahanam itu, supaya jadi kuat berbuat ibadah. Maka bahwasanya panasnya itu sehabis-habis panas, dan bahwasanya dasarnya sangat-sangat dalam, dan bahwasanya cemeti-cemeti pemukulnya daripada besi. Tu. Kalau kat dunia ni cemeti buat daripada ekor pari. Dengan neraka tu daripada besi yang panas. Besi api neraka tu, yang kita tengok seperti mana lava gunung berapi tu, yang merah tu, itu lava kan? Kita tengok tu pun dah gerun dah. Besi yang nak dibuat cemeti tu, yang dibesit di tengah belakang ahli neraka tu, 70 kali ganda kepanasan dia daripada lava tu. Kan? Dan satu hadis dalam At-Taqrib wa Tahrib katanya, an Abi Hurairah qala kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a wajabah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda ia, adalah kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami dengar akan satu bunyi dentum yang kuat. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tahu sekalian kamu apa itu? Kata kami, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Sabdanya, itu satu batu yang diutus akan dia oleh Allah dalam neraka jahanam semenjak 70 qarif. Maka sekarang waktu sampai ia ke dasarnya, tu telah dicampak oleh Allah Subhanahu Wa Taala batu tu. Masa zaman Nabi tu baru dengar kelentum kata bunyi. Tu. Mana kata 70 tahun tu bukan waktu dunia main 70. 70 tahun ni lama mana sangat, tak lama pun. Kita pun berjalan celek pencen dah. 60 dah. 10 tahun lagi 70. Tu. Kita pencen tu kita berasa. Setengah orang pencen tu dia tak tahu kata dia pencen tu. Dia buat, dia pakai lagi tu smart-smart. Bini tanya, abang nak pergi mana? Pergi kerja. Abang dah pencen lah. Iya ke? Tu. Dia pun duk melengung, dia rasa macam baru semalam pencen tu. Tu Allah buat macam tu. Nak cerita apa? Bukannya lama sangat pun. Kan? Sebab Allah nak bagi kita berasa lamanya duduk kat syurga tu. Yang ahli neraka kata, ni bila lah nak habis ni, tak habis-habis. Itu pun satu azab lah. Nak mengadap azab neraka lagi ni, nak mengadap seksa ni lagi. Lepas satu, tak pernah rehat. Sebab apa? Malaikat, 19 malaikat yang namanya Zabaniyah tu dalam neraka tu, dia menjadi tu, yang jaga tu, semua ambil tu. Itu dia punya tu. Dia punya asisten lagi. Kata di hadis Nabi yang lain, setiap seorang ahli neraka 1000 malaikat jaga dia, yang duk mengawasi dia. Nak bunting apa? Kau nak minta kat malaikat tangguh Ustaz 5 minit boleh? Semoko. Yang kaki okok dia tahu, semoko 5 minit. Tak ada. Ada satu kisah ahli neraka ni jumpa malaikat yang jaga dia. Wahai malaikat, boleh tak pergi jumpa Allah, suruh dia keluarkan kami daripada api neraka. Malaikat yang jaga tu dia kata apa? Dia tandisat nak pergi tahu malaikat Zabaniyah. Dalam dia nak bagi tahu malaikat Zabaniyah tu ambil masa 1000 tahun pula. Dia pun bagi tahu malaikat Zabaniyah, sipulan-sipulan tu minta excuse lah, suruh Allah keluarkan dia. Malaikat Zabaniyah kata apa? Aku jumpa Allah 1000 tahun pula nak pergi jumpa. Dalam 2000 tahun tu dia ni tak relax, duk kena juga, duk kena hanya hari-hari. Baik tak payah minta. Tu. Pergi jumpa sekali nak balik pula. Cerita tu kan. Allahu Akbar. Kita dengar tu, Allah minta jauh lah, ya Allah weh. Tak mau lah. Kan? Kemudiannya kata kami, Allah dan Rasul jua yang tahu. Tu.
Masalah seterusnya, gunung daripada api neraka. Sungguhnya di dalam neraka itu ada gunung api yang tinggi, namanya Asy-Syuhud. Maka dikerasi akan orang-orang salah naik gunung itu. Kemudian jatuh ia daripada atas gunung itu ke bawah. Maka naik gunung itu dengan sehabis-habis payah, dan jatuh berapa puluh tahun dari atasnya, dan jadi seksa ke atas orang salah. Semuanya itu. Ahli neraka ni naik gunung tu nak buat apa? Tu kuat-kuat nak pergi ke atas tu, kuat boleh relax. Gunung ni pula dindingnya api pun dipanjat juga. Tu punya nak melepaskan diri daripada ni yang duk kena ni, kok yang kena ni pi panjat gunung tu, kok ringan sikit seksa dia. Dak. Panjat sampai dah setengah dah, bergolek pula turun. Allah, memang azab sajalah. Allahu akbar. Kan? Tak tahu nak cerita tuan-tuan. Kan? Dengan sehabis-habis payah dan jatuh beberapa puluh tahun dari atasnya, dan ia akan jadi seksa ke atas orang salah semuanya. Maka telah datang kabar yang menyebutkan gunung itu seperti di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi an Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW qala as-sa'udu jabalun min nar yatasad'adu fihi al-kafirun sab'ina qariban wa yahwi bihil kazalik. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah SAW bersabda, ya, bermula Asy-Syuhud itu nama satu gunung yang sangat tinggi di dalam neraka. Hal keadaannya naik ke atasnya oleh orang-orang kafir dengan kerasnya selama 70 tahun, dan jatuh dengan dia selama 70 tahun juga. Jatuh bergolek dalam api tu, naik dah api dah. Tu. Tahu dah yang dia panjat itu dinding yang berapi, yang panas. Tapi tak, namun apa? Tuan-tuan, ahli neraka ni Allah buat nafsu dia tu kuat. Dia tahu dah panas tu, dia pergi juga. Dia tahu dah minuman dan makanan ahli neraka ni buah zakum dengan air timah panas tu. Dia tahu dah benda tu kalau dia minum akan runtuh habis tali perut ni. Buah zakum yang dia makan tu dia tahu dah akan lekat dekat rengkung dia ni. Nak melepaskan buah zakum tu daripada rengkung masuk perut, dia terpaksa minum timah panas. Dia tahu dah benda tu azab, tapi Allah buat nafsu dia tu ingin. Tu, teringin nak makan tu. Seperti mana dia melayan nafsu dia kat dunia dulu. Dah hantar dah tu zina, maksiat, hampir juga pulun pasal apa? Lebih kurang macam tu Allah buat. Hantar dah duk cerita dah arak tu haram, hampir minum, buat apa? Maka dalam neraka besok Allah buat nafsu dia meluak-luak. Ndak. Masa itulah nafsu melawan akal. Akal ni kata dah, jangan tu panas. Nafsu kata apa? Aku ndak. Kan? Allah bagi balik dekat dalam akhirat, dalam neraka. Berbeza dengan ahli syurga. Dulu ahli syurga ni, dulu masa kat dunia ni nak jadi ahli syurga, mengekang nafsu ni. Nampak elok dah tuan-tuan. Sebab syaitan iblis ni ada janji dah, ya Allah, ya Tuhanku, izinkan aku memperelokkan kepada orang ni, manusia ni, apa ni maksiat itu. Dia nampak elok, comel. Perempuan ni pun dia nampak bernafsu ya. Padahal bukan cantik pun. Dia mengekang tu. Maka dalam syurga besok Allah buka tu kekangan tu, dia enjoy maksimum. Dulu hang di dunia hang tak boleh minum arak kan? Dalam ni hang mandi bukan kata minum. Anak berenang dalam sungai arak tu, anak kuat lentang ke, kuat kupu-kupu, ambil pasal. Tu. Ni bidadari yang ku bagi kat hang ni. All yours, Allah kata. Nak kata apa? Setengah boleh kata tu, iya ke? Allahu Akbar. Tuan, bila kita sebut saja nikmat bidadari yang jadi kita punya apa? Teman. Yang tukang picit ni anak-anak bidadari, tukang picit ni. Padahal bukan kita buat menebas ke habis rumput kan, tak, picit.
punya Allah nak raikan ahli-ahli syurga tu. Allahu Akbar, kan? Tu nikmat yang Allah nak bagi. Habis. Kata Abu Isa bermula ini hadis gharib, tiada kami tahu akan dia melainkan daripada hadis Ibnu Laih. Dan tersebutlah sekali, dan tersebut at-takhrib wa tahrib, satu hadis yang lain. Wa anhu radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qawli sa'urhiquhu su'udan. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, juga daripada Nabi SAW sabdanya, pada firman Allah Ta'ala lagi, akan aku paksa dan aku kerasi akan dia, akan naik gunung Syaud tu. Allah buat nafsu dia nak naik gunung tu. La ilaha illallah. Tu. Yang sekarang lah ramai manusia kita tengok, merata gunung dia panjat, tangga masjid dia tak boleh panjat. Tu tuan-tuan, bukan kata kita, bukan kata mak bapak dia. Allah pun marah. Hampa ni tangga masjid pun hampa tak pi. Tangga syurga hampa tak. Patut ke? Kan. Dia macam tu Allah kata. Maka rupanya gunung Syaud tu dah lah panas. Allah buat dia tu very eager untuk nak panjat. Tu yang kita cerita tadi. Allah boleh buat nafsu ahli neraka ni, dia tahu dah bala tu semua. Dia pi ke. Kan. Sabdanya iaitu gunung daripada api dikerasi dan diberati bahawa naik ke atasnya oleh orang yang berdosa. Maka apabila dihantarnya akan tangannya ke atasnya, hancur ia. Dan apabila diangkatnya kembali ia seperti sedia. Dia panjat tu, dia pegang gunung tu, hancur. Dia angkat jadi balik tangan ni, letak balik, hancur. Sementara nak panjat sampai ke atas tu, Allah Akbar. Tapi dia panjat, ahli neraka ni akan panjat. Allah nak cerita apa? Allah boleh buat ahli neraka tu, kan? Tu. Rasa macam tu. Dan apabila diangkat kembali seperti sedia, naik orang salah ke atasnya itu selama 70 tahun, kemudian jatuh ia selama 70 tahun juga. Telah diriwayat hadis ini oleh Ahmad dan Al-Hakim. Tu, kan? Begitulah gerun dan azab yang Allah sediakan pada ahli-ahli neraka. Allahu Akbar. Nauzubillah minaz zalik. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki. Kita bertemu sekali lagi. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihun wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Allahumma fil lana dzunubana wal walidayya warhamhum kama rabbana shighara wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub sabi qalbi ala dini wa ta'atik. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah al-firdaus. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.